Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dan Shadows juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa korang untuk layan kisah-kisah seram yang terdapat di Hey Shadows Channel. Okey, geng bayang semua, pada hari ini Shadows akan kongsikan dengan korang 3 kisah ataupun 3 pengalaman yang menyeramkan yang dialami oleh mereka-mereka ni yang terkena gangguan daripada Kak Rock ataupun Minah Rockers, macam-macam lah nama diberikan. Senang cerita Pontianak lah, menyusahkan betul lah, Kak Rockers lah, apalah semua benda tu, Pontianak je lah cerita dia. So kisah pada hari ni banyaklah pengalaman yang seram yang dialami oleh mereka-mereka ni. So Shadows pun malah nak buang masa semua, so jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi seperti biasa, kita roll intro dulu. So, kisah yang pertama ni berlaku di Kampung Shadows yang terletak di Taiping. Antara korang semua yang dah lama subscribe ke Hey Shadows Channel, korang semua dah tahu dah Shadows berasal daripada Taiping, Perak. Okay, so kisah ni berlaku di tempat yang ramailah orang tahu dan boleh dikatakan tempat yang telah diberikan tempat nombor 2 ke nombor 3 dalam dunia di mana orang suka untuk beristirahat. Lebih kurang macam tu lah. Mungkin Shadows punya analytics ada salah sikit di situ. Tapi lebih kurang macam tu lah cerita dia. Alright, tempat ni diberikan nama Lake Gardens. Lake Gardens ni banyaklah tempat-tempat beristirahat. Ada satu tasik besar dekat situ, ada zoo semua bagai. Itulah tempat yang selalu dikunjungi oleh pelawat-pelawat yang datang ke Taiping. So kisah kita berlaku kepada 2 sahabat ataupun 2 rakan di mana mereka ni aktiviti diorang pada waktu lapang suka memancing. So diorang ni suka memancing dekat Lake Garden tu. Tapi bukan baru-baru ni lah, ataupun bukan kira macam 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, tak. Benda ni dah berlaku lama dah, 10 tahun ke 15 tahun macam tu. Ya, Lake Garden sekarang ni boleh dikatakan agak ketat sikit lah undang-undang kat situ kan. Tak banyak benda kau boleh suka hati kau buat kat situ tau. So nak dijadikan cerita, 2 sahabat ni diorang memang suka memancing dekat Lake Garden. Katanya ikan-ikan dia best. Dululah, tak tahulah sekarang macam mana kan. So diorang akan sentiasa meluangkan masa diorang, tak kisahlah pagi, petang, siang, malam semua bagai, dekat Lake Garden memancing. So 2 sahabat ni yang bernama Malik dan juga Putra. So Malik dan Putra ni, diorang ni selalunya berpancing selalu memancing pada waktu siang, jarang pada waktu malam tau. Tapi si Malik ni pada satu hari ni ada satu rancangan ataupun satu plan untuk memancing pada waktu malam. Katanya ikan-ikan pada waktu malam lagi meriah dekat situ. So si Putra ni pada awalnya macam kurang selesa lah. Yelah, sebab tempat tu malam tak ada siapa-siapa, sunyi and everything all. Adalah beberapa couple-couple macam tu yang akan adalah berdating bagai semua dekat situ. Berdating ke? Jangan macam-macam. Si Malik dan juga si Putra ni decide, okey lah, kita try. Tak pernah ataupun jarang diorang nak cuba, kita try lah memancing malam. Kok dapatlah pancing yang best pada malam tu kan. So si Malik dan juga si Putra ni dah set semua barang diorang, umpan lah, pancing lah, bag lah, radio lah, apa semua bagai untuk memancing di Lake Garden. So setibanya diorang pada waktu malam itu, diorang pun set perkakas diorang, pacak pancing diorang and menunggu masa sampailah dapat habuan diorang masing-masing. So sejam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, tak ada satu umpan pun yang dimakan. So si Malik ni pun dah jam. Selalunya kalau katakan waktu siang, confirm lah ada 2-3 ekor ikan macam tu lah diorang akan dapat. Tapi diorang ni selalunya kalau dapat ikan, diorang akan lepas balik lah. Diorang tak buat makan ke apa semua benda tu lah. Diorang je sekadar hiburan macam tu lah untuk memancing ni. So si Malik dan juga si Putra ni pun dah start berbincang lah, kita dah 2-3 jam dekat sini Mat, takkan tak ada satu habuan pun, pelik sangat ni kan. So Malik pun fikir mungkin kita tersalah guna umpan kot. Pada waktu malam ikan-ikan ni tak makan cacing, diorang mungkin makan cengkerik ke, kerengga ke, apa semua benda tu lah. So si Putra pun bagi tahu si Malik, kau tunggu sini, aku pergi jalan dekat tempat-tempat yang ada semak-semak sikit, kot boleh lah dapat katak ke. Amboi kau sampai dapat katak Mat, memang dahsyat. So plan si Putra ni untuk dapat katak, bunuh katak tu, lepas tu nak cincang-cincang semua benda tu and buat sebagai umpan. Mungkin boleh dapat ikan yang
besar ke ataupun lebih menarik. Katanya ada Arapaima dalam tu. Tak betul ke tak ada Arapaima dalam tu? So si Putra pun bagi tahu macam plan macam tu dekat Malik. Malik pun macam okey lah, fine lah, setuju lah. Kalau kau rasa kau nak buat benda macam tu, by all means necessary, go ahead. So Putra pun meninggalkan Malik berseorangan dekat tempat tersebut. So Malik pun sambil dengar radio, lagu slow steady kan. Zaman tu semua zaman lagu rock kapak Melayu semua bagai kan. So Malik ni sambil nak enjoy memancing tu, dia pun lah nyala sebatang rokok. And apabila si Malik ni cuba menyalakan rokok, tiba-tiba lighter dari apinya terpadam macam tu saja tau. Seperti ada angin ataupun ada orang yang meniup lighter dia tau. Ataupun api dia lah, meniup lighter tak jadi apa man. So meniup api daripada lighter tu. Dan Malik fikir macam tak ada pula, tak ada angin, tak ada ribut, apa hal pula tiba-tiba lighter aku terpadam kan. So again, sekali lagi Malik cuba nyalakan, benda yang sama berlaku, api dia tiba-tiba terpadam man. So bila si benda ni asyik berlaku, so Malik macam pelik lah, lain macam. Tapi Malik tak terfikir kemungkinan besar ada makhluk-makhluk yang ataupun entiti yang ada dekat kawasan tu. So Malik just fikir kemungkinan ni semua permainan minda dia. Mungkin dia tersalah tekan ataupun mungkin udara daripada hidung dia yang meniup api tu. So si Malik menekap tangan dia macam tu and menyalakan rokok, and akhirnya berjaya menyala rokok dia tu. So sambil mengisap rokok, menikmati keindahan malam di Taman Tasik di Tasik Taiping ataupun di Lake Garden, sambil menunggu habuan dan juga menunggu si Putra ni yang pergi cari umpan. And Malik pun chill lah, santai sambil dengar lagu semua. And dengan tiba-tiba pancing dia tiba-tiba bergerak tau, krak bergerak-gerak macam tu. Si Malik macam terus happy lah cerita dia. Sebab apa? Dia fikir Jun lah dapat ikan mat. So si Malik ni apa lagi, tarik lah dia punya pancing dia tu. Tarik, disangkakan ikan. Lepas dah kaut semua bagai, aku rasa kaut salah, mungkin salah, aku salah ayat tu, bukan kaut tu. So punya tarik dalam beberapa minit tu. Apabila dia tarik benda tu, bukan ikan, bukan baju ataupun apa, tapi hanyalah sampah yang ada dekat situ tau. Apa yang disangkakan sampah lah, penuh dengan rambut lah, apa semua bagai kan. So si Malik macam tengok benda tu, ada orang mandi ke apa kan dalam tasik ni kan. Tapi Malik pun berfikir sebab zoo berdekatan dekat situ, mungkin bulu-bulu daripada beruk ke, daripada singa ke apa, mengalir ke tasik tersebut. Itulah yang ada macam rambut macam tu lah. So si Malik pun cuba bersihkan, and Malik pun humban lah dia punya pancing dia tu, kail dia tu masuk ke dalam tasik tu, and again pacak dekat tanah and menunggu kokot ada habuan yang bakal makan umpan dia. So sambil si Malik ni menunggu, tiba-tiba si Malik ni terdengar seperti ada bunyi sayup, bunyi seperti ada orang macam menangis macam tu tau. And Malik pun start lah pandang sekeliling dia untuk mencari dari mana datangnya bunyi tersebut. Tapi apa yang Malik perasan, di sekeliling kawasannya tiada seorang pun manusia melainkan dia seorang kat situ. So si Malik pun macam fikir, siapa pula yang menangis kat kawasan sini kan. And time tu kawasan situ lampu adalah dalam 2-3, tapi tak adalah menerangi satu tempat tu. And tempat tu kalau mana antara korang yang berasal daripada Taiping memang tahulah pokok-pokok dia kat situ kan, beratus-ratus tahun kan, pokok memang cantik lah. So si Malik ni pandanglah atas, bawah, kiri, kanan untuk mencari dari mana puncanya datang seperti bunyi tangisan yang sayup kedengaran tau. And pada ketika itu juga si Malik ni terdengar tangisan seorang bayi. Dia macam dengar bunyi bayi menangis juga tau. And pada waktu itulah Malik dah rasa tak sedap hati tau. Sebab Malik pernah dengar kisah-kisah yang berkenaan dengan Tasik Taiping tu, di mana katanya ada pontianak yang sentiasa berkeliaran dekat kawasan situ. Dan dia pula ada pernah terdengar yang ada mereka-mereka ni yang ternampak ada seorang wanita yang akan gendongkan seorang bayi sambil berjalan di sepanjang perjalanan dekat kawasan Tasik Taiping tu. And si Malik ni dah start meremang dah, fikir kemungkinan besar itu adalah pontianak. So Malik pun pandang kiri kanan mencari di manalah si Putra ni pergi kan. Punya lama kan, dekat sejam macam tu tau.
And tiba-tiba tengah dia nak elok, dia nak duduk atas kursi relax dia tu, dia ditepuk oleh sesuatu tau. And apabila dia pandang ke atas, apa yang si Malik nampak adalah Putra. And raut wajah Putra pada ketika itu nampak pucat semacam tau, seolah-olah Putra telah nampak sesuatu tau. So si Malik pun tanya pada si Putra, apa hal kau muka pucat semacam je kan? And Putra terus bagi tahu si Malik, aku rasa kita cut short lah kita punya pancing ni, kita balik jom. Aku rasa tak selesa lah. Dan si Malik pun setuju. And Malik pun cakap dia asyik terdengar sesuatu seperti menangis dan juga sesuatu yang seperti mengilai. And Putra lagilah tentu mengelabah lah. Terus si Putra cakap, kemas semua benda, kita kumpul semua barang and kita caw daripada sini tau. And pada ketika itu tengah diorang bersih kan, Malik ni pandang ke arah hadapan di mana dekat Tasir, dekat Lake Garden ni dia ada view macam, bukan nak kata pulau lah, tapi macam pulau-pulau kecil macam tu. Ada satu pulau kecil kat situ, dia ada macam pokok buluh ke apa benda, Shadows tak apa ingat, tapi lebih kurang macam tu lah. Apa yang Malik nampak di sebalik kegelapan malam, Malik nampak seperti ada satu kain putih berambut panjang dan mengendong seorang bayi yang berada di belakang pokok-pokok tu tau, ataupun pokok buluh, tak silap Shadows pun tak sure lah, tapi lebih kurang macam tu lah, yang sedang sorok di sebalik pokok-pokok tu. And terus Malik macam dia nak menjerit pun tak boleh, dia nak buat apa-apa pun tak boleh, dia terus cepat-cepat kemas barang dia. And epic part, dia sanggup tinggal kursi relax dia tu untuk rush masuk ke kereta tau. Dan si Putra cakap, weh, kursi kau tak nak ambil ke? Mahal man. Dan Malik cakap, tak apa lah, kalau orang nak ambil lah, kalau kita datang esok, kalau ada kita bawa balik, aku malah lama sangat kat sini kan. And Putra pun pelik lah dengan sikap si Malik ni. And Putra pun terus kemas barang cepat-cepat and masuk ke dalam kereta and menuju pulang ke Pokok Asam di mana mereka berdua ni tinggal. And apabila si Malik dan juga si Putra ni tiba di rumah kediaman dorang, si Malik ni pun park dekat depan rumah. And elok sahaja dorang keluar daripada kereta, anjing jiran sebelah start menyala tau. And Putra dah rasa lain macam lah. Dalam fikiran Putra pada waktu itu, ada benda yang telah mengekori mereka. So Putra pun dah rasa tak sedap hati. Dia bagi tahu Malik, sebelum kita masuk, kita baca doa, kita baca ayat kursi, kita baca 3 kul, basuh kaki dan bagi salam, make sure kita masuk rumah elok-elok supaya tiada apa-apa yang masuk ke dalam rumah. Dan selepas diorang masuk ke dalam rumah, Malik dan Putra pun terbersihkan diri, melakukan solat semua benda tu. And sambil pada waktu itu sepanjang malam diorang mengaji Al-Quran sebelum masuk tidur. And Alhamdulillah tak ada apa-apa gangguan yang berlaku pada malam tu. So pada keesokan hari, si Putra ni pun tanya kenapa Malik macam bergegas masuk ke kereta, sanggup tinggalkan barang-barang dia. So Malik pun cerita apa yang telah berlaku ataupun apa yang dia nampak di sebalik pokok yang terdapat dekat tempat tu. So apabila Putra dengar benda tu, Putra pun ada cerita dia mat. Putra pun cakap yang time dia nak mencari umpan dekat kawasan semak tu, Putra terdengar seperti ada seorang wanita yang memanggil namanya. And Putra terus jam, macam mana ada orang yang kenal nama dia pada tempat tu? Sebab apa, yang kenal dia kat situ hanyalah Malik. Kalau nak kata member perempuan dia, memang taklah, diorang jarang masuk pergi ke Lake Garden pada waktu-waktu macam tu. So Putra pun bila dia dengar benda tu, dia terus bangun, kira macam dia tengah mencari sesuatu dekat semak lah tu, nak cari umpan dia. And apabila dia berdiri tegak, time tu lah si Putra nampak dalam lebih kurang 50 ke 100 meter macam tu, ada seorang wanita yang berbaju putih, sekali lagi berambut panjang, bermata merah, semua benda tu, berdiri dekat situ tau, sedang memerhatikan si Putra sambil menunjukkan senyuman yang sinis. So apabila Putra nampak benda tu, time tu lah Putra terus rush kepada si Malik. So selepas diorang dah bagi tahu semua benda tu, Malik dan juga Putra berniat untuk tidak melakukan aktiviti memancing dekat kawasan itu pada waktu malam. And kisah ni bukanlah satu kisah yang normal ataupun yang baru bagi Shadows, sebab ada beberapa rakan-rakan Shadows, termasuk subscriber Shadows yang berasal daripada Taiping, memang pernah bagi tahu dekat Shadows yang ada Pontianak dekat Lake Gardens.
So kisah yang kedua ni merupakan pengalaman yang dialami oleh 3 sekawan iaitu Aaron, Sulaiman dan juga Hashim, di mana mereka bertiga ni terpilih menjalani latihan PLKN yang terletak di Kedah. Camp mana tu Shadows tak dapat nak beritahu sebab apa, dia tak diberitahu dalam kisah ni. Apa-apa pun benda ni jadi dekat camp PLKN Kedah. Macam korang semua tahu sekarang pun tengah viral dengan isu-isu PLKN ni kan. So adalah satu berdua kisah yang Shadows ada terjumpa berkenaan dengan PLKN ni. So kisah mereka bertiga ni bermula di mana mereka bertiga yang dapat dari 3 negeri yang berbeza. Consider baru berkenalan lah ketika di camp PLKN ni. So macam biasa, setibanya diorang di tapak PLKN tu adalah beberapa proses yang mereka kena lalui sebelum mereka semua beredar ke dom masing-masing. So Aaron, Hashim dan juga Sulaiman ni dapatlah satu dom yang bersama. So over time memang mereka bertiga ni mulalah start rapat semua benda tu, and training pun dimulakan seperti biasa dan harian mereka pun penuh dengan aktiviti. So sampailah satu hari ni di mana semua budak-budak PLKN ni berada di dalam dom. Pada waktu itu just nak chill kan, tunggu waktu nak masuk asar ke maghrib tak silap Shadows. Dan diorang semua tengah relax time tu. Bukan selalu dapat relax dalam dekat area PLKN ni. And diorang semua tengah chill, datanglah seorang lagi budak PLKN yang bernama Fatih. So Fatih ni merupakan anak salah seorang pegawai yang menguruskan camp PLKN ni. So dia pun start lah buka cerita semua bagai. So dia pun panggil lah semua orang, "Weh, korang mai Sat, aku ada benda nak habaq Sat." So semua budak-budak lain pun pergilah dekat si Fatih ni nak dengar apa yang si Fatih ni nak cerita. So Fatih pun kongsikanlah cerita dia berkenaan dengan apa lagi, benda-benda seram lah. Fatih suka cerita-cerita benda seram ni. So Fatih pun memulakan cerita dia. "Ni, hampa tahu tak, ada satu dom dekat sini, tak ada siapa boleh masuk tau. Hanya main." So semua macam berasa pelik lah. Dom mana? So far tak ada lah diorang nampak ada dom terbiar ke, dom yang diorang diberitahu kunci ke apa benda semua benda tu. So salah satu lagi budak PLKN pun cakap lah dekat si Fatih ni, "Alah, hang tak usah lah buat leceh man. Mana ada dom terbiar? Kita orang kat sini hampir 2 bulan tak pernah lah nampak ada dom terbiar ke ataupun tak boleh masuk ke." So Fatih mendengar komen ni, dia hanya tersenyum dan dia terus berdiri dah makin semangat dia ni nak bercerita kan. And dia pun bercakap, "Ni, memanglah hang tak pernah nampak dom tu sebab depa ni pandai sorok. Ni, pak aku ni kerja urus PLKN ni. Dia habaq kat aku ada satu dom kat camp kita ni memang ditutup sebab banyak benda pelik berlaku kat situ." So yang lain pun start tanyalah mana tempat tu kan, tak pernah nampak pun, apa yang pelik berlaku semua benda tu lah. Diorang pun start lah tanya macam-macam soalan dekat si Fatih ni. So Fatih pun jawab, "Ni, hampa perasan tak, kat hujung dom kita tu ada laluan masuk hutan. Hang masuk dalam 100 lebih meter macam tu, hang akan nampak dom tu. Apa yang aku tahu, kisahnya ada Pontianak yang berumah kat dom tu. Kalau korang berani, pergilah." So Sulaiman, Hashim dan juga Aaron macam fikir, apa benda lah si Fatih ni merepek semua benda bagai kan. So Aaron yang boleh dikatakan seorang yang agak berani lah. So dia pun bagi tahu si Fatih, "Okey, kau tunjuk ke aku mana laluan tu ataupun macam mana nak sampai situ. Aku, Sulaiman dan juga Hashim akan pergi tempat tu." Sulaiman dan Hashim time tu bila dia dengar apa yang si Aaron ni cakap, diorang pun jam lah. Kau punya berani kau libatkan kita orang pula. Di manakah kita dalam bab ni? Aku tak terlibat pun, fikir Sulaiman pada ketika itu. Kan si Aaron ni mat confirm yang si Sulaiman ni dan Hashim akan follow jejak langkah dia semua bagai. So si Fatih pun cakap, "Okey, kau ikut dom ni, lepas kau pas dom melawati tu, kau akan nampak satu laluan, dia macam ada pagar situ tapi kau kena panjat dia betul lah, lebih kurang kan. And ada laluan masuk hutan semua bagai. And akan ada satu dom yang ada dekat situ dah memang lama terbiar tau. Ini zaman-zaman dulu punya macam rumah lama macam tu. And pernah digunakan untuk dom, tapi disebabkan berlakunya beberapa insiden histeria lah, gangguan sebagai tu, sebab tu lah diorang tutup." So si Aaron pun cakap, "Okey, malam ni kau jaga kawasan, kau jaga tempat kita orang. Aku, Sulaiman dan juga si Hashim ni akan masuk dekat tempat tu." Dan Sulaiman pun terus tepuk bahu si Aaron ni, cakap, "Mat,
kau cerita bagi pihak kau je, Mat. Kau jangan libatkan kita orang tak nak pergi. Dan Aaron pun pujuklah si Sulaiman dan si Hashim. Alah, kau percaya ke cakap si Fatih ni? Dia sembang gebang, Mat, kan? Entah betul ke tak, kan? Apa kata kita pergi kat situ, kita follow. Kalau kita jumpa laluan tu, kita follow, kita tengok mana dia benda tempat tu membawa kita. Fikir diorang lah. So diorang pun okey lah, fine lah, since nak layan si Aaron ni. So diorang pun decide, okey, malam ni pukul 10 malam, bila diorang dah suruh tutup lampu sebagai, diorang akan menyelinap keluar dan pergi ke tempat tu. So setibanya pukul 10, seperti dijanjikan, mereka bertiga ni pun curi-curi lah keluar daripada dom diorang. And si Fatih cakap, tak apa, korang keluar, aku akan cover korang. So diorang bertiga pun memulakan perjalanan diorang. Paslah beberapa dom macam tu, kan, dengan secara senyap. And sampailah diorang lepas dom Melawati. Dom Melawati tu nama Shadows bagilah, tak betul ke tak lah nama dom tu, kan. So elok sahaja pas dom Melawati tu, diorang nampak ada satu laluan menghala ke satu tempat ni, tapi tempat tu berpagar. So Aaron, Sulaiman dan juga Hashim panjat pagar tersebut. And apabila diorang menyeberangi pagar tu, and diorang pun mengikut laluan ni dalam beberapa meter macam tu. And yes, apa yang Fatih cakap adalah betul. Terdapat satu dom yang terbiar dekat dalam hutan tu. Memang mungkin pernah digunakan satu ketika dahulu, tapi kali ni memang terbiar teruk macam tu lah. Dah usang gila lah. And apabila Sulaiman dan juga Hashim nampak benda tu, diorang pun bagi tahu dekat Aaron, okey, Mat, kita dah nampak bangunan tu, apa kata kita jangan masuk ataupun kita jangan buat hal. Okay, kita just caw daripada sini, kan nanti apa-apa terjadi, kita kena, Mat, teruk. Ini camp PLKN, bukan camp Pinahisan cerita dia. So Aaron pun cakap, Mat, kita dekat tempat ni bukan selalu, and plus bukan ada peluang keemasan macam ni untuk kita mengalami keseraman level pisang. Zaf, pinjam sikit, Zaf. Minta maaf. Alright, so diorang pun dah standby semua benda tu. Dan si Sulaiman dengan si Hashim ni duduk tepi, fikirlah macam mana, nak masuk ke tak, nak masuk ke tak, nak masuk ke tak. So selepas beberapa momen macam tu, diorang pun bertiga berdecide, okay, fine, kita buat keputusan, kita akan masuk ke dalam dom tu tau. So diorang pun masuk, tak tahulah dengan niat apa diorang masuk sebenarnya. Bukan ada apa-apa pun, sesilap boleh membahayakan diri diorang. Diorang masuk, keadaan dalam rumah tu sunyi sepi, obviously, alright, dengan keadaan usang, lantai berpapan, ada nampak macam rumpai, bukan rumpai untuk laut, nampak macam daun-daun yang tergantung semua benda tu, kan. Memang dah lama usang, memang dah lama terbiar dah, dah lama terbiar dah rumah tu, kan. And nampak macam tak stabil, ibarat kalau kau sepak mana-mana dinding, roboh rumah tu. Okay, so diorang pun masuk and diorang perhatikan kawasan sekeliling. Si Aaron bersama torchlightnya menyuluhlah dekat seluruh tempat, and ditepuk oleh si Hashim ni, cakap, kau cuba disiplin sikit lampu suluh kau. Sebab apa? Aku tak nak kau suluh laju-laju, kan nanti ada muka ke apa tiba-tiba muncul. Satu hal, Mat. Dan si Sulaiman pun cakap, kau ni pun satu gak lah, Hashim. Mulut kau tak erti nak bertapis ke? Kan, kalau betul-betul benda tu muncul ke apa ke, dah satu hal. Aaron cakap, tak, korang ni mengelabah sangat, apa hal? Relax sudah. Okay, kita just make sure kita doa, kita baca doa pelindung, everything all, insyaAllah kita akan selamat. Tapi masalahnya, kenapa kau masuk tempat macam tu, Mat? Tempat bahaya ke tu? So diorang pun jalan mencari sesuatu. And dalam beberapa ketika, benda ni tak perlu lama pun, tengah diorang jalan, tiba-tiba diorang terdengar seperti ada benda yang merangkak di atas kepala diorang tau. Bunyi dia macam lebih kurang macam tu lah, macam laju bergerak ke atas tau. Si Aaron ni tanpa segan silu terus suluh ke atas. And apabila dia suluh ke atas, dia tak nampak apa-apa, tapi mereka bertiga berada di dalam keadaan yang amat menakutkan. Sebab apa? Apa yang mereka nampak dekat atas dinding ataupun dekat atas dekat atas dinding tu, seperti ada tapak kaki yang banyak yang ada dekat atas tu tau. So si Aaron, si Sulaiman dan si Hashim, yang si Aaron ni sambil pegang torchlight tadi, kan, menggigil, Mat, apabila dia nampak tapak kaki tu. Sebab diorang fikir, macam mana tapak kaki tu boleh berada dekat atas siling tu? Tak mungkin, Mat, kan. Kau perlu jadi Spiderman ke apa untuk berjalan macam tu tau. Tapi diorang still dapat dengar seperti ada satu makhluk ataupun sesuatu lah
yang merangkak dengan begitu laju. Kejap-kejap dekat bahagian kiri, kejap-kejap kat bahagian kanan, semua benda tu. So si Sulaiman beritahu Aaron, macam ni apa kata kita keluar daripada sini sebelum benda yang tak manis berlaku tau. So si Aaron time tu dah menggigil semua benda bagai. Dia pun setuju untuk keluar daripada kawasan tersebut. And seeloknya diorang menghala ke arah keluar pintu, time itulah mereka terdengar satu suara yang mengilai begitu nyaring, begitu kuat tau. And diorang dapat rasakan yang suara tu seolah-olah memang dekat. And ada pepatah yang mengatakan kalau kau dengar suara tu dekat, maknanya jauh. And kalau kau dengar suara tu jauh, maknanya dekat. So, diorang bertiga fikir yang suara tu agak dekat, so mungkin jauh lah. Tapi yalah, itu apa yang orang cakap. Pada hakikatnya, seelok sahaja diorang pusing ke belakang, diorang nampak satu susuk tubuh yang berdiri tegak dekat situ dengan kepala menyiring ke tepi sambil tersenyum memandang mereka bertiga. And seeloknya yang si Aaron, Sulaiman dan juga Hashim nampak makhluk tu terus menunjuk jari ataupun menunding jari ke arah mereka and menjerit dengan begitu kuat. Dan diorang bertiga ni pun turut menjerit akibat ketakutan yang teramat sangat. And apabila diorang menjerit, time itulah terdengar siren daripada camp PLKN. And diorang pun terus rush keluar daripada camp tu and panjat balik pagar tu. Namun apabila diorang panjat melepasi pagar tu, diorang dah kantoi ditangkap oleh salah satu pegawai PLKN dekat situ. So apa lagi, kau dah kantoi kan, dah kena tangkap kan. So memang kena bebel lah, memang ada siap nak kena rotan semua bagai, tapi nasib baik tak kena rotan. Nah, cerita dia kan, mereka bertiga ni pun menceritakan lah pengalaman diorang dekat pegawai tu. And pegawai tu hanya memandang diorang dengan muka seolah-olah muka yang tak percaya tau. And lepas diorang pegawai tu dah dengar apa yang perlu diberitahu oleh tiga sahabat tu, pegawai tu yang dari tadi marah semua benda tu just decide untuk suruh diorang masuk ke dalam bilik, lupakan apa yang telah berlaku and masuk tidur, and jangan cakap sepatah perkataan pun berkenaan dengan tempat tu. So sepanjang perjalanan pulang Aaron, Sulaiman dan juga Hashim, bermacam-macam persoalan yang menimbul di kepala diorang. Kenapa tiba-tiba pegawai tu yang pada awalnya serius, and apabila dia dapat tahu yang mereka bertiga ni datang daripada camp, daripada dom tu, dia terus decide untuk tak denda diorang tiga ni and suruh diorang masuk ke dom diorang tu. So memang rasa pelik takkanlah pasal insiden tu terus jadi macam ni kan. So mereka bertiga pun decide untuk abaikan apa yang mereka nampak ataupun dengar. Diorang pun masuk ke bilik and tidur. And biasalah pada keesokan harinya, diorang ingat diorang larat untuk melakukan aktiviti-aktiviti ataupun latihan pada waktu PRKN tu. So pada keesokan hari diorang bangun masing-masing demam panas, tak bermaya dan tak larat semua bagai lah. So diorang pun automatically dibawa ke klinik untuk diperiksa everything all. Namun tak adalah apa-apa kesihatan yang teruk ke apalah, hanyalah demam panas biasa macam tu. And selepas beberapa hari, mereka tiga pun pulih and diorang pun sambung baliklah aktiviti-aktiviti diorang ni. And sampai ke hari ni, si Sulaiman, Hashim dan juga Aaron tak dapat nak lupakan pengalaman yang amat menyeramkan buat mereka bertiga ketika menjalani latihan PLKN di Kedah. Alright geng bayang semua, so kisah yang last ni ataupun kisah yang terakhir yang Shadows bakal kongsikan dengan korang merupakan pengalaman yang dialami oleh Norris ketika dia belajar di sebuah universiti yang terletak di Penang. And universiti tersebut dia lebih fokus kepada benda-benda saintifik, lebih kurang macam tu lah. Tapi dia bukan USM bukan USM. Ada satu lagi universiti tu Shadows tak boleh nak beritahu nama, sebab orang yang menceritakan kisah ni kata jangan beritahu nama universiti tu, lebih kurang macam tu lah. Okay, so Shadows takkan menamakan universiti tu. Korang pandai-pandai dah cari universiti mana yang Shadows maksudkan ni. And insiden yang berlaku pada si Norris ni, time tu si Norris ni baru pelajar yang junior lah, pelajar junior yang masuk ke universiti tu.
So time tu dia barulah nak berkenalan, nak biasakan diri dengan tempat tu and semua benda tu lah. Okay, so macam biasa senior-senior dekat universiti tu yang mana stay dekat universiti tu bagi tahulah ada beberapa tempat dekat universiti ni yang kena berjaga-jaga pada waktu-waktu yang tertentu. So si Norris pun dengarkanlah apa yang diorang bahaskan semua benda tu. And bagi Norris, bukan dia tak percaya apa gangguan-gangguan ke ataupun makhluk-makhluk gaib ke, bukan tak percaya, dia percaya. Tapi dia tak adalah nak fikir yang sampai level untuk provoke benda tu ke ataupun tiba-tiba nak cari benda tu ke, tak ada. Okay, bagi si Norris, dia hanya nak fokus pada pelajaran dia and ialah menghabiskan masa-masa dia tu dekat universiti tersebut. So kisah ni berlaku pada suatu malam di mana Norris ni tengah study ataupun tengah ulang kaji lewat malam tau. So dorm dekat universiti ni dia macam apa orang kata barak ke ataupun tempat askar lama di mana dia ada satu katil dan ada satu meja dekat sebelah tau. Dia bukan double decker ke apa, dia macam satu katil, satu meja, satu katil, satu meja. Macam itulah berterusan. So pada malam tu boleh dikatakan ramai daripada pelajar-pelajar dekat situ pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah Norris dengan beberapa roommate dia tau. Dia bukan rakan sama kelas ke apa, tapi roommate. So ada masa dia memang mereka-mereka ni tak kenal lah. Okay, so pada malam tu si Norris ni entah kenapa disebabkan dia ni duk fokus study semua bagai, banyak barang-barang ataupun buku-buku yang dia gunakan yang dia letak atas katil. So lepas dah ulang kaji lama macam tu, dia dah penat tau. So dia decide untuk tidur di salah satu katil rakan dia tau. Dia decide, since kawan dia tak ada dekat situ, so apa salahnya dia tidur kat katil tu, sebab dia dah penat sangat nak kemas katil dia sendiri tau. So Norris pun pergi dekat katil rakan dia and dia pun baring and nak masuk tidur. And pada waktu itu, seelok saja dia nak masuk tidur, si Norris ni terasa seperti tangan dia berasa macam pedih, panas-panas macam tu tau. So Norris pun bangun and dia pun peganglah tangan dia. Apa yang pedih, apa terasa pedih, terasa panas semua bagai. And apabila si Norris pegang tangan dia, Norris terus alih tangan dia daripada bahu dia ataupun daripada tempat yang di mana dia pegang tu lah. Sebab apa? Si Norris bagi tahu yang bila dia sentuh tangan dia tu, dia terasa pedih yang teramat sangat tau. And Norris pun jam enggak lah, apa hal tangan aku pedih kan. So disebabkan kawasan dorm tu dah gelap semua benda tu, so si Norris pun decide untuk on lampu and nak tengok lah apa yang tak kena dengan tangan dia. And apa yang mengejutkan si Norris adalah dekat tangan kiri dia ada bekas cakar tau. Seperti ataupun seolah-olah ada sesuatu yang telah mencakar tangan dia tau. And apabila Norris tengok benda tu lebam merah semacam tau, memang teruk lah. And Norris terus rasa tak senang hati tau. So Norris pergi lah kepada salah satu roommate dia and tanya lah, weh, kau tengok tangan aku ni, teruk ni, kena cakar ni, ada kucing ke apa kan dalam bilik ni kan. Si roommate si Norris pun beritahu Norris, sepanjang kita ada dekat dalam dorm ni, tak pernah ada binatang masuk, burung pun tak masuk, ini kan kucing. So Norris dah rasa pelik lah, tapi dia bersangka baik yang kemungkinan besar time dia separuh tidur separuh bangun macam tu, dia tergaru ke apa ke sampai luka kan. So si Norris ni fikir macam tu lah. Tapi since terasa pedih sebagai, si Norris decide untuk pergi ke tandas and kira macam letak air sejuk lah untuk sejukkan luka dia tu. So salah satu roommate si Norris ni bagi tahu Norris, kau nak aku teman ke tak? Norris cakap, alah, tandas dekat ujung tu tak adalah jauh mana daripada dorm. Tak apalah, aku boleh pergi seorang, tak ada apa-apa. Korang chill je, korang pergilah tidur, tak apa, aku boleh handle lah. Dan roommate si Norris pun bagi tahu si Norris, kau berjaga-jaga weh, dekat kawasan situ keras tau. Kau tahu kan ada satu tong besar kat situ untuk perempuan kat situ kan. Dan si Norris cakap, ya tahu, jangan risau. So Norris pun keluar, sambil tu dia membaca segala doa pelindung, and barulah si Norris ni memulakan perjalanan dia pergi ke tandas. And sambil dia berjalan menghala ke tandas tu, apabila dia menghampiri ada satu tong sampah besar macam tu, and tong sampah tu memang khas untuk wanita tau. Sebab apa? Wanita kan datang bulan semua benda tu, dan tong sampah tu lah di mana diorang buang segala pad-pad diorang yang diorang guna ke dalam tu lah.
Okey, so apabila si Norris lalu sahaja dekat tong sampah tu, dekat-dekat dengan tong sampah tu, si Norris terdengar seperti ada sesuatu yang macam makan tau, macam makan dengan begitu gelojoh tau. Lebih kurang macam tu tau. So Norris pun dah rasa gementar and terasa macam jantung dia dah makan macam nak terkeluar daripada badan tau. So Norris pun fikir, janganlah ada benda-benda yang tak manis berlaku kan. So Norris tengok kawasan sekeliling, memang cerah lah, adalah lampu-lampu semua benda tu, tapi ada bahagian-bahagian yang memang gelap. So Norris tengok dekat tong sampah tu, dia tak nampak apa-apa. So dalam fikiran Norris, mungkin kucing ke apa ke tengah makan sesuatu lah. So Norris pun melepasi tong sampah tu tau. And apabila elok dia lepas tong sampah yang terakhir tu, time tu lah Norris terperasan di orang kata penglihatan kita kan, dekat belah-belah tepi ni, si Norris nampak seperti ada sesuatu yang sedang bercangkung dekat atas lantai dan sedang makan sesuatu. Si Norris pada waktu itu tak tahu nak pandang ke ataupun just nak abaikan. Tapi ialah, kita sebagai manusia mana nak lepaskan benda-benda ni kan? Sebab perasaan ingin tahu tu kuat, si Norris ni terus pandang ke arah bawah and nampak ada makhluk yang bercangkung. Makhluk yang nampak kurus keding, berambut panjang, baju macam koyak-koyak macam tu, sedang makan sesuatu tau. So si Norris ni pun macam terkejut, and apabila Norris terkejut, makhluk tu pun memberi respon yang sama, memandang ke arah Norris tau. And apabila Norris nampak raut wajah makhluk tu, muka ataupun mulutnya penuh dengan darah, mata berwarna merah, rambut panjang menggerbang, and makhluk tu sambil makan sambil bercangkung tu macam tu, sambil memegang sesuatu di dalam tangan dia tau. And apa yang makhluk tu pegang adalah pad wanita yang tak dibasuh dengan betul. Ada darah-darah kotor dekat situ, and makhluk tu sedang menikmati darah-darah tu tau. So si Norris apabila dia nampak benda tu, si Norris terus patah balik and berlari dengan begitu laju ke arah dom dia tau. And sambil dia lari, time tu lah dia boleh dengar seolah-olah ada sesuatu yang hentak dengan begitu kuat tong sampah yang terletak dekat situ tau. Macam pam macam tu tau. Norris sambil berlari, dia tekap telinga dia, tak nak dengar. And apabila dia sampai dekat dom tu, dengan keadaan terhuru-hara kan, semua benda dia langgar, everything all, roommate dia tiba-tiba terjaga and tanya kepada si Norris, apa hal weh, kau bising-bising tengah-tengah malam ni? And salah satu roommate si Norris yang kata nak temankan dia tadi tu terus cakap, kau nampak sesuatu kat situ. And Norris terus cerita dekat mereka berdua ni apa yang Norris nampak tau. So diorang pun cakap, ini memang dah normal babe, benda ni kita orang semua dah pernah experience dah. Sentiasa ada makhluk yang ada dekat situ yang kerja dia hanya makan darah kotor tau. So dia orang tak tahu whether makhluk tu pontianak ke atau makhluk yang menyerupai seorang wanita ke apa, tapi rupa ataupun bentuk makhluk tu mengikut kisah ataupun mengikut mereka yang terserempak dengan makhluk tu, katanya memang gaya dia macam tu and nampak seperti seekor pontianak. So si Norris tak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia kata dia malas nak fikir lebih, dia terus masuk tidur tau. And pada keesokan harinya apabila dia bangun, dia pergilah melalui kawasan-kawasan tong sampah tu, and memang dia tak nampak apa-apa lah. Tapi apa yang pasti, dia nampak beberapa pad-pad yang digunakan berada di atas lantai. So that means Norris tahu yang apa yang dia nampak semalam bukanlah mimpi tapi reality. So dekat sini Shadows ingin mengambil kesempatan juga kepada korang yang mana belajar di universiti ke ataupun di dorm ke, especially kaum wanita, berjaga-jaga sikit lah, especially bila mereka-mereka yang datang bulan ni. Alright, makhluk tu memang lebih mudah tertarik kepada korang semua. And especially bila datang bulan, pad korang semua, make sure korang basuh elok-elok. Jangan main buang ke apa. Sebab ialah
kita tak tahu apa, kita tak nampak di sebalik semua benda ni. Macam apa yang Norris nampak, makhluk tu sedang makan darah-darah kotor tu semua. So just make sure untuk elak daripada makhluk ni datang mengganggu korang. Tak kisahlah dekat rumah ke, dekat dom ke apa ke, Shadows tak patut bercerita benda ni. Korang kebanyakan korang dah dewasa, so korang semua dah patut tahulah. So make sure jaga kebersihan korang. Sebab apa? Makhluk jin, setan, semua benda yang jahat ni, dia orang kan suka tempat-tempat kotor ataupun benda-benda kotor. So jagalah kebersihan. InsyaAllah kita semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? So ingatlah pesanan His Shadows Channel. Okay? So begitulah 3 kisah seram yang dialami oleh mereka-mereka ni yang mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, especially yang berkaitan dengan Pontianak ni. Alright, so Shadows harap korang semua terhibur dengan konten yang Shadows kongsikan pada hari ini. Sekiranya korang terhibur, apa salahnya tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang mana terlupa ke ataupun terlepas ke, yang still layan His Shadows Channel tapi lupa nak subscribe, tekanlah butang subscribe, tanda sokongan korang kepada His Shadows. Alright, InsyaAllah Shadows nak mencapai 10,000 subscribers pada sebelum habisnya tahun ni. So Shadows hanya mampu berdoa agar InsyaAllah mungkin dapat rezeki tu. Tapi kalau sekiranya tak dapat, no worries, kita akan terus usahakan lagi. And InsyaAllah sampai satu masa nanti, Shadows pun berharap yang konten ataupun channel His Shadows Channel ni akan bersama dengan mereka-mereka yang orang kata memang dah sampai lah level-level subscribers yang tinggi, semua benda tu. Okay, so macam biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Take care guys. Bye bye. Beep whoop.